faktor pasal ni je sikit. Sebab stomata tu saya rasa macam okey dah kot. So yang ini dah ada satu benda nak share kat awak. Okay. So nak berlakunya inspiration ataupun inhale, kita nak bernafas, nak sedut udara, kena kondisi ini berlaku. Okay, di mana dalam badan kena CO2 yang tinggi. Okay, kena CO2 yang tinggi, oksigen rendah dan pH tu pun akan jadi berasid lah sebab CO2 tu tinggi. Okay, H+ pun akan tinggi lah waktu ni. So perubahan ini akan dalam darah awak dan dia akan disense ataupun dikesan oleh carotid dengan aortic bodies. Sebab darah mengalir kat sini kan. So ketinggian tu akan menyebabkan dia hantar impuls kepada medulla oblongata dengan pons ni, dan dua ni akan hantar impuls kepada your diaphragm dengan muscle kat sini supaya dua-dua contract. Bila dua-dua contract baru kita punya dinding rib cage ni akan terbuka, membesar lah. Bila membesar baru kita inhale. Okay. Situasi ni kan awak perasan tak kalau orang buat CPR. Orang buat CPR kan orang tu tengah baring. Orang yang pengsan tu lah ataupun injek apa ke. Orang yang buat CPR tu dia mouth to mouth. Maksudnya dia hembus CO2. Faham tak? Bukannya kita nak suruh dia yang orang baring tu sedut oksigen. Kita kena bagi CO2 dekat orang yang tengah baring tu. Sebab tu kena buat mouth to mouth tu. Supaya bila CO2 tinggi dekat dalam badan dia yang tengah pengsan tu kan, nanti bila CO2 tinggi, benda ni lah berlaku. Yang kita harapkan benda ni lah. Sebab tu lah kena bekalkan CO2 tu. Macam kita cium tu kan. Tapi sebenarnya kita bekalkan CO2 daripada kita. Okay. So kita bagi dia CO2. Lepas tu tak boleh lagi kita tekan dia punya rib cage ni. Kita tekan dia punya rib cage kat tengah-tengah ni. Supaya kita tekan tu supaya sebenarnya nak bagi jantung dia bantu untuk bagi rentak. Okay. So sampailah satu tahap, kalau perasan kan selalu kalau tengok cerita-cerita kan dia bagi CPR tu, lalas orang tu macam macam tu. Sebab dia inhale. Sebab dah ada CO2 cukup dalam badan dia, so dia tiba-tiba bila dah sampai waktu tu dia macam tu so baru dia boleh bernafas. Okay, so itulah CPR. Okay. So fungsi yang kita cium tu, lepas tu kita bukan cium lah sebenarnya, kita buka mulut, kita bagi CO2 kita kepada orang tu. Okay. Satu lagi pasal ni. Orang yang anxiety. Yang kisah ni. Kejap saya tunjuk. Tak tahulah boleh dengar ke tak. Kejap. So dia cerita pasal why breathing into paper bag can be harmful. Tapi itu saya tak nak sentuh lah. Saya sentuh yang kenapa kita breathing menggunakan paper bag tu. Okay. The idea behind the brown bag technique is essentially to increase carbon. Nampak tak? To increase the carbon dioxide. Sebab tu kalau kita anxiety, maksudnya kita tak boleh nak bernafas dengan sempurna. Kita macam nervous, macam bernafas tu laju lah. So kita tak boleh nak inhale dengan tenang. So orang-orang yang anxiety macam tu, dia memang akan bernafas macam tu. So untuk nak menenangkan dia bernafas dengan lancar, dia nak inhale dengan lancar, dia kena kumpulkan CO2, increase the CO2 level. Okay, increase the dioxide levels. Hyperventilation causes the body to expel too much carbon dioxide and hyperventilation tu akan menyebabkan badan tu akan keluarkan CO2 dengan banyak. Okay. Dan nampak ni buatan rebreathing. Rebreathing maksudnya dia hembus dalam paper bag tu CO2-nya tu dan dia sedut balik CO2 yang dihembuskan tadi. And rebreathing, exhaled air helps restore that lost gas. So bila dia sedut balik apa udara yang dia dah keluar dalam bag tu, so CO2 dalam badan dia akan mula meninggi lah. Sebab tadi banyak CO2 yang keluar. Okay, so sama juga konsep dia nak supaya CO2 tu tinggi dalam badan. So supaya CO2 tinggi dalam badan, so inhalation dengan tenang boleh berlaku. Gitulah. Okay, faham kan? Itulah dia aplikasinya. So bukanlah kita belajar ni semata-mata macam tu je kan. So adalah juga
bila tengok CPR tu, cuba awak kaitkan, dia bagi CO2 sebenarnya. So dia bagi CO2 tu sebab dia nak bagi orang tu pH dalam darah dia tinggi, CO2 dalam darah dia tinggi. So nanti dia akan inhale. Okay. So sambung balik cerita PYQ lah. So penerangan tu tadi dah settle. So buka kamu punya buku PYQ. Okay, so this one So kita try jawab sebab saya tanya ada cikgu tu dia buat, dia kata bila terangkan budak faham. Tapi bila jawab soalan ni macam tak faham pula. So kita try lah sama-sama. Okay. Alright, so first question. Shows the chemical reaction of carbon dioxide transport. Okay, so in your mind carbon dioxide transport. Ingat ada 3 cara tu. Kan yang dalam plasma, lepas tu dalam red blood cell, lepas tu dalam red blood cell juga tapi dengan yang amino group. Okay, kalau yang cara kedua tu yang dalam red blood cell tu tapi dengan water. Kan? Okay. So tengok gambar ni dia bagi apa. Ini sel ataupun tisu tu. So kalau kamu perasan CO2 dikeluarkan, diriliskan. Daripada cellular respiration kan. Kat sini ada berlakunya cellular respiration. Okay. Lepas tu respiration. Yang ni adalah erythrocyte ataupun RBC kita. Lepas tu adalah dia punya proses. So jom kita jawab. Name the part of hemoglobin molecule that binds to carbon dioxide. So yang bind kepada carbon dioxide adalah amino group. Okay, mungkin ada di antara awak yang jawab kenapa bukan water? Sebab water tu is not a part of hemoglobin tau. Sebab dia adalah komponen dalam hemoglobin tu. Okay, so kalau dia tanya bahagian part ni, dalam dia punya ni lah. Okay, dia punya, maksudnya kan hemoglobin kan polypeptide chain. So polypeptide chain kan ada banyak amino acid. So amino group tu lah sebenarnya yang bind dengan CO2. Okay, kalau water tu dia macam kandungan lah, content dalam hemoglobin tu. So bukan water tau. So amino group. State the following advantage of erythrocyte characteristics that are related to their function. Generate ATP by anaerobic metabolism. So the transported oxygen is not used. It's not used. So kiranya oksigen yang dibawa tu tak digunakan lah, dia akan generatekannya by anaerobic sahaja, anaerobic metabolism. Sebab anaerobic pun dapat juga ATP kan, cuma macam 2 je kalau kamu ingat dalam cellular respiration tu 2 sahaja ATP yang terhasil. So cukup lah untuk darah. Nak bawa darah tu. Okay. So by concave shape pula, apa dia punya advantage dia? Untuk increase surface area. Surface area dalam skema dia macam panjang kan ni, for hemoglobin attachment. Kalau awak jawab sekadar increase surface area, kalau saya boleh bagilah increase surface area lah. Tapi dalam skema dia buat ayat panjang. So mungkin masa time pemeriksaan tu adalah, saya rasa dah boleh dah ni increase surface area. Okay. Sekejap. So what are JKL? Mana J? So J adalah kat sini. Tambah dengan oksigen. Dapat CO2 dengan water. So agak-agak apa yang J tu? Anybody wants to try? Siapa-siapa nak cuba? Apa J? Kat atas ni Dia nak ini. J, siapa? Nak cuba tak? Takut salah? Alah. Tak tahu? Dekat sel. Mestilah apa? Glukos.
Okay, so glucose. So yang menjalankan cellular respiration. Glucose campur dengan oksigen dapatlah CO2 dengan water. Kan kita dah belajar. Okay, so J ni glucose. Lepas tu apa? K. Mana K? Sini. So yang CO2 plus dengan H2O ada K tambah jadi ni. So K ni dekat pertengahan ni. So agak-agak K ni apa? Carbonic anhydrase. Enzim tu kan? Yes, betul. Carbonic anhydrase. So ingat tau. Sebab K tu berada dekat tengah-tengah arrow antara dua reaction ni. So mestilah something to do with enzyme. So kamu kena ingatlah apa enzim yang membantu proses ini. Okay? Dan kamu ingat tak? Sebab ada enzim ni lah yang mempercepatkan. Cepat dan banyakkan. Banyakkan CO2 yang boleh diangkut. Sebab tu dia dalam 60 hingga 70% kan, if you still remember. Dalam nota tadi tu kan. Okay, lepas tu JKL. L mana L? Yang ini L kat situ. Apa ini? Gabungan antara H dengan HB. Apa? Ingat tak? Kalau tak ingat nama pun, ingat dia punya huruf tu pun okey. Gabungkan je lah H dengan HHB ni. Jadi HB. HHB. HHB. Sebab dalam skema dia boleh ada tulis HHB. So kalau exam tak ingat, gelabah kan tak ingat. So tak apalah, buat je lah HHB. Okay, tapi lagi bagus, takut. Tak terima. So kena ingat lah. Ataupun hemoglobinic acid. Okay, so mungkin ada di antara awak yang tanya juga. Hemoglobin ni macam mana nak eja? Sama ada HAE ke HE? So dua-dua boleh. Sebab dia macam British dengan American lah macam tu. Okay, so it's okay. Kalau saya pilih HE lah. Kadang tu kalau kita nak buat hemoglobin tak tahu HEA ke HAE ke kan. So selamat buat HE je lah. Sebab dua-dua boleh diterima. Macam tu. Okay. L dah. M mana M? Oh ni. Yang masuk ni. Ni penting ni. M ke apa dia? Cl minus. Okay. So Cl minus dalam skema boleh. You all boleh jawab macam ni sahaja. Ataupun panjangnya chloride ion lah. Tahu. Dan ingat chloride ion ni adalah untuk neutralkan. Sebenarnya saya rasa macam ada ditanya dalam tu. Tapi tak apalah. Kita revise je lah. Neutrality. To maintain tau. Maintain electroneutrality. Sebab nanti HCO3 kan ingat tak? HCO3 minus ni dia keluar kan. So bila dia keluar dalam tu akan bercharge positif. So yang nak neutralkannya balik adalah Cl minus ni lah. Macam tu lah So bila saya sebut tu cuba-cubalah bayangkan yang cerita hari tu. So ni dah. What happened to HCO3 minus after undergoing process 1? So process 1 mana? Ini dia keluar. Okay. So apa berlaku pada contohnya dekat luar kan? Dia dah dekat luar HCO3 minus. Apa berlaku pada ini? Dia akan transported to the lung. In plasma. So dia akan dihantar ke lung. Ke lung, bila sampai dekat lung area kan, saya ceritakan kalau sampai dekat lung area awak kena sebut apa? Reverse reaction will occur. Kalau dalam essay. So dia patah balik, dia masuk balik, yang Cl tu keluar balik dan seterusnya tu lah. Okay. Cuma dalam, kalau saya rasa dalam nota tak ada cerita ni, tapi dalam skema ni dia sebut. Mana tahu awak ada search tempat lain ke. Dia cakap kat sini combine with sodium and transport to lung. Macam ni.
Okay, so jawapan yang saya rasa okay, awak just nombor 1 ni lah tau. Okay, so yang nombor 2 ni, sebab dan tak ada dalam otak kan, tapi just cakap je lah. So nombor 2 ni dia combine dengan sodium. So mana dapat sodium ni? Ingat tak yang ada NaCl tu yang saya kata kita kena makan garam. Garam pun penting dalam kita punya badan. Tapi dengan kadar yang okey lah kan, tak naklah banyak sangat. So bila NaCl masuk dalam darah, dia akan pecah Na plus dengan Cl minus. Yang Cl minus ni yang chloride shift kan. Chloride shift. Yang Na plus ni yang akan gabung dengan HCO3 minus. Baru dibawa ke lung. Okay, tapi jawapan yang atas yang first tu pun tak apa, boleh. Okay, so just untuk pengetahuan lah, right? Okay, dah. State the importance of process 2 and 3. Mana tu mana tu yang chloride shift tadi tu. Yang 3 adalah pasal nak maintain pH kan. Okay. So, kita kena buatlah bahagikan. Yang untuk 2 tadi tu salin balik yang saya tulis kat bawah ni lah. To maintain electroneutrality. To maintain electroneutrality. Okay. Sebab dia nak maintainkan neutral charge tu. Lepas tu nama dia maintain electroneutrality. Okay. And nombor 3 yang tadi pasal nak yang HHB tu kan yang sebagai buffer. So apa kepentingan dia? To prevent blood from becoming acidic. Sebab ingat, bila H plus tinggi, dia akan berasid. H plus tinggi, pH akan rendah, berasid. Jadi nak mengelakkan keadaan ini berlaku, dia kena combine dengan HB. Membentuk HHB tadi itulah. Okay, so faham Okay, sempat tak salin. Okay, sambil-sambil tu tengok graf yang kedua. Soalan 2, dia tunjuk graf. Graf ni ada 2. Oh, ni mesti something to do with oxygen dissociation curve. Tapi ada 2 graf. Mesti something to do with yang Bohr effect tu yang dia shift to the left, shift to the right, benda tu. Okay. So, dia kata different partial pressure. Okay, dah. So, saya bawa ke bawah Siapa tak sempat salin, bagi tahu. So, from the graph, find the percentage of oxygen saturation of hemoglobin at high partial pressure of carbon dioxide at 5.2. So, 5.2 partial pressure of oxygen. Okay, so 5.2 mana? 5.2 lebih kurang dekat sini. Mana 5 lebih kurang lah kat sini kot. So 5 kat sini. So around here. Dia high partial pressure of CO2 kan. So yang inilah. So kita tarik ke atas. Tarik ke tepi. Lebih kurang. Atas lagi kan sebenarnya. Sekejap. Okay. Yang ini dekat graf ni. Lepas tu. Ke tepi. Allah. Okay, tak apalah. So kalau awak betul-betul ikut tu, lebih kurang sepatutnya dapat 64%. Dia nak percentage dekat high partial pressure. So awak tengok graf yang high partial pressure, yang ini. Okay. So dekat pressure of CO2, carbon dioxide at 5.2. Partial pressure of oxygen. Partial pressure of oxygen, sorry. 5.2 yang ini. Okay, so tarikkan ke atas je lah. Tak ada kira-kira pun. Okay. So state the shape of the dissociation curve at low partial pressure of carbon dioxide and explain briefly its relationship with hemoglobin ability to transport oxygen from the lungs to tissues. Okay. So apa shape dia untuk yang low, yang ini? So low ni mestilah, kita nampak pun dah clear kan? Sigmoid. Sigmoid shape. Okay. So dia kata lagi poin yang seterusnya relationship hemoglobin dengan transport of oxygen in the lung. Okay. So in lung, salinan ni dulu partial pressure
of oxygen is high. Thus, percentage of HbO2 is high. Okay. Lepas tu, baru 2 markah. Markah ketiga, sebenarnya ada banyak point ni tapi saya try to combine lah. Ni. When blood move away from lung, dah mula bergerak jauh daripada lung. So nanti partial pressure of oxygen akan partial pressure of oxygen decrease. Okay. So causing HbO2 to split to oxygen and Hb. Okay, sambil-sambil awak salin tu just nak cerita. Okay, so dia cerita, dia suruh awak jawab sigmoid shape. So terangkanlah apa relationship dia hemoglobin dengan oksigen. So ceritalah pada hujung tu, pada yang hujung sekali kan saya selalu cerita. Kalau nak jawab soalan ni awak kena jawab daripada belakang ke depan. So yang belakang tu dekat lung. So bila dekat lung memang partial pressure dia inilah high. Okay, so maksudnya percentage of HbO2 pun high jugalah, tinggi. Okay, daripada belakang ke depan tau. So bila dia bergerak ke depan, graf tu bergerak ke depan, bermaksud darah tu bergerak jauh daripada lung. Dia nak pergi jalan ke kaki dah. So bila sampai dekat kaki tu, on the way ke kaki tu, partial pressure oxygen pun makin berkurangan. Kenapa? Sebab sel kat tisu banyak ambil oksigen. Sebab tu kandungan oksigen dekat dalam tu berkurang. Darah tu yang kena bekalkan oksigen dekat kawasan situ. Okay. So darah tu akan inilah causing HbO2 to split. Tu oksigen dengan Hb je lah. So nanti oksigen tu akan diberi kepada tisu. Okay, tu je. Okay, sempat salin tak? Right. Dah. Saya go to the next question. Bohr effect. Kan saya kata tadi, graf tu mesti ada sentuh pasal Bohr effect sebab dia ada dua. Ada yang kiri, ada yang kanan. Okay. So Bohr effect is the release of oxygen by hemoglobin in response to high partial pressure of CO2. Okay. Explain briefly. So yang ini more CO2 joins with water, okay, to form H2CO3. So H2CO3 dissociates into H plus and HCO3 minus. Okay. Lepas tu causing blood plasma to be acidic. Okay, so ingat kan bila dia dah pecah, ada H plus banyak, mestilah berasid. Okay. So maksudnya bila keadaan berasid, mesti dia ada efek kepada HB. HB kan protein. Protein kan dipengaruhi oleh temperature, pH. So bila dia berasid, yang HB ni mula akan berubah bentuk macam nak denature tapi tak denature pun. Okay, semua dia terefek. Okay, so yang ini kesan dia reduces the affinity of HB towards O2. So ataupun kalau awak nak jawab simple, kan nombor 3 ni kan causing blood plasma to be acidic. Which cause juga, okay, yang menyebabkan HB release O2. So pendeklah sikit.
Okay, tapi kalau ayat yang nombor 4 ni pun okey juga. Okay, so kiranya dia nak cerita, dia nak suruh sama-sama awak salin tu saya cerita soalan ni dia nak apa. So dia nak cerita, awak cerita pasal Bohr effect in response to high partial pressure of CO2. So awak kena ceritalah dulu. Bila CO2 tu tinggi, dia akan join dengan water. Lepas tu, bila water dengan membentuk H2CO3. So ini akan pecah jadi H plus dengan HCO3 minus. So bila H plus tinggi, pH darah akan berasid. Berkurang. So nanti bila pH tu berasid, so yang HbO2 tu dia kena split. Jadi oksigen dengan Hb. Gitulah. Okay. So sketch the oxygen dissociation curve of myoglobin in the same graph. Okay, so ingat tak? Myoglobin ni, saya just revise balik, dia adalah satu polypeptide. Kan, ingat tak? Polypeptide. Kalau hemoglobin ada 4 polypeptide. Sebab tu dia boleh bawa 4 oksigen tu, maksimum. Kalau myoglobin, dia hanya ada satu polypeptide. Okay. Alamak, sekejap. Okay, mana tadi? Myoglobin satu polypeptide dan dia adalah pigment yang mengangkut oksigen dekat muscle. Tahu, okay? So sambil-sambil saya sebut tu, cuba-cuba ingat dulu. So dekat muscle. Dan ingat tak yang saya cerita bila kita exercise, bila kandungan oksigen dah mula sebelum kita cramp kaki tu. So myoglobin ni yang bekalkan oksigen. Kalau tak cukup juga, kaki awak akan cramp lah. Okay. So apa dia tanya? Sketch. Oh, sketch. Sketch je lah. Mana tadi gambarnya? Gambarnya dekat sini. So macam mana nak sketch? Ingat tak dia punya graphnya macam mana? Ada bentuk hyperbolic kataan tu. Kalau yang ini sigmoid. Kalau yang myoglobin tu bentuk dia hyperbolic. Okay. So macam mana hyperbolic tu? Ingat tak masa awal-awal ni masa partial pressure dekat lung. Sini kan dekat lung kan? Sebab dia punya partial pressure oksigen tinggi kan? So dekat lung dia straight sampai maybe dekat 2 saja kamu jatuhkan. Okay. So dia tak ada nilai yang spesifik lah. Cuma dia nak awak lukis bentuk dia tu, graf tu. Mungkin ada student lukis macam ni. Macam ni. Awal dia dah turun kan. Boleh juga. Okay. Janganlah sampai nampak sama dengan sigmoid tu. Cuma nampak betul-betul beza lah. Straight. Lepas tu turun. Okay. Jangan nampak sama dengan macam sigmoid. Okay. So bentuk dia bentuk macam ni lah. L tu tau. Okay. Okay. So lukis yang itu. So nervous system regulates breathing in humans. State the location of respiratory control in human. So respiratory control center ni dekat medulla oblongata. So medulla oblongata. Lagi satu kan ada pons. Kan gambar yang dalam nota tu. Cuba bayangkan yang ada 2 titik tu. Yang dekat kepala tu. Okay. So next, a drop of pH is detected by chemoreceptors in the brain. So state another location in the body where this type of chemoreceptor can be found. Chemoreceptor yang kat mana? Apa jawapan dia? Ingat tak? Tak ingat? Anybody? Tak try? Tak ada? Tak ingat? Tak ingat ke? Chemoreceptor kat mana lagi? Selain daripada dekat brain. Dia start pada huruf A. Ataupun lagi satu dia start pada huruf C. Alah. Tak ingat ke? Tak ada?
Tak ada juga. Iaitu aortic bodies dengan carotid bodies. Aortic bodies dengan carotid bodies. Ataupun kan kalau soalan tu tanya macam ni kan, kalau dalam skema ada benda ni. Tapi kalau saya, another location where this type of chemoreceptor can be found, mesti dia nak tanya tempat kan. So mestilah sama ada aorta. So jawapan dia aorta. Kan ingat tak yang gambar ada jantung tu, lepas tu ada aorta kat situ. So ada aortic bodies dekat situ. So kalau saya jawapan yang saya rasa tepat lah sebab dia tanya location where chemoreceptor tu boleh dijumpai dekat aorta lah. Kalau yang jawapan dia aortic bodies, carotid bodies, itu dia tanya jenis chemoreceptornya tu. Tapi dalam skema ada, so boleh dia terima lah. Okay. So ni aortic bodies dengan carotid bodies. Yang saya cerita dia boleh detect PCO2 kan, ada H+ ataupun oksigen dia boleh detect. Okay. So, soalan 3. Sama juga, ODC juga. Okay, ada pigment X dengan Y. So, X ni, X lah. X ni nampak macam, bentuk di graf dia macam dah lain. Straight je, lepas tu tiba-tiba jatuh. So, ni mestilah myoglobin. Yang Y ni hemoglobin lah. Okay, so jom kita check jawab. Mana soalan ni? Atas. So, name pigment X. X adalah myoglobin. Okay. Lepas tu yang Y adalah hemoglobin. Yes. Okay. So next, what is the curve of pigment X shifted to the left? So kalau awak tengok kat sini, graf yang biasa, yang normal hemoglobin is this one. Kenapa soalan tu tanya? Kenapa dia ada shift to the left? Kita pandang tu dia akan, kita tengok left and right tu, kita pandang graf tu ke kiri lah. Kiri kita. Okay, so kenapa dia shift to the left? So awak kena jawab at high partial pressure of oxygen, most oxygen is still bound to myoglobin. Okay, sana kejap. Okay, so soalan ni dia tanya kenapa graf tu shift to the right, to the left kan, kiri tu. Okay, kenapa? Sebab jawapan dia sama-sama awak salin tu, lukis kat sini lah. Sebab nak gerak ke bawah takut awak tengah salin kan. So sigmoid, yang ini hemoglobin. So yang ini adalah yang pigment X tu. So jawapan dia nak cerita pada partial pressure of oxygen yang masih high ataupun maintain high dekat kawasan sini lah lebih kurang. Kat kawasan sini oksigen masih tinggi kan. So dia masih memegang oksigen tu. Okay, so masih myoglobin, pegang je oksigen. Bila sampai dekat partial pressure of the oxygen is very low, baru dia akan lepaskan oksigen tu. Sebab tu graf tu dia dicuram. Okay. Alright, so C. Based on the curve of pigment X and Y, calculate the amount of oxygen released to the tissues at 20 mmHg. So, daripada sini tak ada cara lain, tak ada kira-kira sangat pun. Awak kena just tengok dia punya gambar je lah graf. Ini, sini lebih kurang 24 kot, pigment Y. Pigment Y dekat 20 mmHg is 20. Okay, sekejap. Y. Ni X. Okay, yang ini 20 lebih kurang, we can just put, berapa tadi? Tak boleh 30 kan? So dalam 25%. Yang X, tarik ke atas. Yang ini 80. Okay. Betul ke salah?
betul ke salah ini? Betul tak? Kalau awak jawab macam ni, salah. Okey. Jawapan ini adalah melambangkan HB yang masih terikat dengan oksigen. Yang masih terikat dengan oksigen. Tengok graf ni. So yang ini 20 ni, 20, 40 semua ni adalah saturation, penepuan. Penepuan HbO2. Tapi padahal soalan ini dia nak amount of oxygen released. Release. Dia tak nak yang still combine. Dia want yang dah release. So, yang Y ni sepatutnya awak jawab 100 tolak 25, 75. 75%. Yang Y. Yang X pula adalah 20%. Gitu. Ni. Ramai student yang salah time ni lah. Dia ingat tarik terus tepi, pergi ke tepi. Ambil nilai yang ni je. So hati-hati ya. Okay, so hati-hati. Dia bukan nak yang masih terikat. Dia nak yang sudah terlepas. Okay, faham So what will happen to the curve of pigment Y during high fever? So pigment Y tadi siapa? Y adalah hemoglobin lah kan? Okay, hemoglobin. Apa ni? Okay, so during high fever, briefly explain your answer. So during high fever, hemoglobin decrease affinity to oxygen. Okay. So point kedua, oxyhemoglobin dissociate into Hb plus O2. Okay, so bila dissociate causes shift to the right. Okay, sana-sana kejap. Sambil-sambil saya explain. So dia tanya, so apa berlaku pada hemoglobin bila suhu demam? So bila demam, panas, hemoglobin akan mula untuk dia macam nak denature tapi belum denature lagi lah. Cuma dia dah berubah dia punya bentuk. Jadi bila hemoglobin tu berubah bentuknya, nak pegang oksigen tu dah susah. So dia mula akan lepas ke oksigen. So oxyhemoglobin apa ni? Oxyhemoglobin dissociate into hemoglobin and oxygen. Causes the shift to the right of the graph lah. Sebab tu yang graf yang pigment Y ni dia belah kanan. Yang pigment X tadi tu belah kiri. Okay. Okay, so kita cuba kaitkan. Perasan tak masa kalau positif COVID ke apa kan, kalau ada simptom demam ke apa, dia suruh awak check yang oksigen punya level tu. Sebab nak tengok yang inilah. So kalau demam, maksudnya HbO2 awak tu akan kurang. Sebab kenapa? Sebab dah banyak dilepaskan kepada sel. Sebab sel tu nak oksigen. Okay. So kalau perasan biasa, kalau awak check sendiri kan, kalau dekat rumah tu, awak check dalam 99%, 98%, itu maksudnya HbO2 awak masih banyak. Okay. So sebenarnya yang benda tu detect yang ni lah, HbO2 lah. Sebab dalam benda tu, dalam mesin tu pun ada tulis kan, apa yang ada detect HbO2 kan. Okay. So dah. Ni dah kan semalam. Okay, ni dah. Right, so saya skip. One more question kot, sempat. Tahu So kalau sempat kita buat satu lagi soalan. Sekejap, mana lagi? Ada lagi 2. Tak apalah, kita try. Okay, this one. So masih pasal ODC lagi. Ada 2 graph. Okay, so state the percentage of oxygen dissociation
oxygen dissociated from hemoglobin at partial pressure of 30 and 60. So dia nak suruh awak tentukan berapa percentage of oxygen dissociated from hemoglobin at partial pressure of 30. So kamu kena buat 30 mmHg dengan 60 60 betul? mmHg. Okay, so masa 15 lebih kurang berapa PCO2 is 15. Tak adalah. So kiranya, nak buat macam mana ni? So dia tanya percentage of oxygen dissociated from hemoglobin at partial pressure of 30 naik ke atas, tarik ke tepi, dapat lebih kurang 35. 35. Okay. Kalau 60 pula, 60 naik ke atas. Kalau awak ada kat rumah, try lah to use ruler lagi tepat kot. Ni around 85. So 60 adalah 85%, yang 30 adalah 35%. Kalau awak jawab macam ni, salah juga. Okay. So dia nak apa? Dia nak macam soalan tadi tu yang tadi soalan tadi tu. Dia nak kira yang masih yang sudah dissociate, nampak ni? Percentage of oxygen dissociated from hemoglobin. Okay, so kita kena kira yang sudah terlepas. Yang ini adalah masih terikat. So this one is wrong. Tahu So jawapan dia kamu kena buat 30 mg ni dalam 65 lah. Sebab dalam skema ni 68 mungkin lah. Lebih kurang that range lah. Kalau awak jawab lebih kurang 65, 64 ke apa, masih boleh diterima. Sebab masa pemeriksaan dia akan bagi satu range tau. So kalau student jawab lebih kurang nilai itu, boleh diterima. So tak semesti kena ikut betul-betul skema lah. So yang 60 ni pula, tolak lah. Jawapannya adalah lebih kurang 15. Macam tu. Tahu Okay, so ni caranya tahu Okay, so next explain Bohr effect based on figure 6. Okay, so gambar atas figure 5 lah sebenarnya. Okay, so explain dia lebih kurang 2 point. At higher rate of cellular respiration, there is increase of H+. So maksudnya acidic kan? Okay. So point kedua kat sini tau. So point kedua, this will decrease. Ni macam soalan jawapan tadi tu juga. Decrease the affinity of Hb and oxygen. So HbO2 will dissociate and release Hb and oxygen. Okay. So yang lain tu, tu je lah jawapan dia. Dah cukup lah tu. So at higher rate of cellular respiration, there is increase of H+. So dia nak cerita, ingat tak yang Bohr effect tu yang dia shift tu kan? So dalam keadaan CO2 yang tinggi, so bila apa terjadi, dia akan jadi acidic. Dan bila acidic, HbO2 akan dissociate. Okay. So tu 2 point dah okay dah. So C, differentiate between oxygen dissociation curve of myoglobin and hemoglobin. So myoglobin dalam bentuk table tak boleh tau. Dalam soalan macam ni kalau differentiate tak boleh jawab dalam bentuk table So kena jawab dalam bentuk ayat. Okay. So myoglobin DC, dissociation curve, shows myoglobin has higher
affinity for oxygen and Hb. Maksudnya Hb dengan oksigen tu kekal je, pegang je, high affinity. Okay. Tapi untuk hemoglobin DC shows hemoglobin lower affinity for oxygen. Okay. So yang untuk myoglobin dia nak cakap dia masih pegang je kan. Okay. Kalau yang hemoglobin tu dia dah semakin lepaskan dia punya oksigen. Sebab tu dia lower affinity. Okay. Lepas tu point kedua tu baru satu markah tau. So point kedua myoglobin DC. Myoglobin is still saturated with oxygen when partial pressure of oxygen is low. Low. Lepas tu yang yang sama juga point kat sini kamu ceritalah hemoglobin is less saturated with oxygen when ayat sama je dengan sebelah tu. When partial pressure of oxygen is low. Okay, saling-saling kejap. So perbezaan ini adalah dari segi affinity-nya tu. Kuat tak tarikan dia dengan oksigen? Kuat ke lemah ke tarikan dia dengan oksigen? Yang point yang kedua, pasal sama ada dia masih pegang ke tak masa partial pressure tu, oksigen tu rendah, yang masa 20 tu. So kalau untuk myoglobin dia masih pegang. Lepas pada tu baru dia akan releasekan oksigennya tu kan. Okay. Kalau hemoglobin, dia dah daripada awal dia dah release dah. Jadi masa dekat partial pressure of oxygen yang low tu, yang tinggal hanyalah sikit je lah yang masih saturated ataupun tepu dengan oksigennya tu. Ayat dia ni tau. Okay. Urat-urat, salah-salah sekejap. Boleh. Dah ke? Dah saling ke? Okay tak? Okay. Saya gerak. To the next question. Tak apa nanti kau tak sempat nanti saya bagilah. Hari tu pasal macam saya nak bagi kan skema kan. Tapi lupa masa tu. Tak apalah. Habiskan aja. Name respiratory pigment A. Pigment A adalah hemoglobin lah kan. Hemoglobin. Kenapa hemoglobin? Sebab dia menghasilkan graph sigmoid. Kalau myoglobin dia straight jatuh. Tahu? Okay. So describe the percentage of saturation of oxygen in tissue 1 and 2, 3. So yang ini kamu tak boleh statekan sahaja tau percentage berapa. Kamu kena describe. So ini panjang sikit lah. So nombor 1. Nombor 1 boleh terangkan daripada depan pula. Add active tissue. PO2 low. So kiranya bila partial pressure of oxygen is very low. Okay, low kan rendah kat bawah ni. So oxygen saturation hemoglobin release O2 to tissue. Ni saya pendek-pendekkanlah ayat tu. Saya rasa point ni dah okey. Okay. So yang kedua pula when blood move to resting tissue. Okay. So PO2 drop from 100 to lebih kurang 40 mmHg. So di sini awak cerita pasal affinity lah. Hb has low affinity to oxygen. Ni baru yang nombor 2. Markah ketiga ada lagi. Jangan lupa. Markah ketiga.
partial pressure of oxygen is high in lung. Okay. So menyebabkan HB is 98% saturated with oxygen. Ingat, walaupun dekat lung tapi HB kita tak 100% saturated with oxygen. 98 je. Sebab tu kalau awak check yang meter tu kan, oximeter dia panggil. Oximeter tu nilai tu dia takkan sampai 100. Dia dalam 98, 99. Okay. So describe briefly the structure of the respiratory pigment. So dia cakap, kamu cakap je lah apa, describe pasal hemoglobin je lah. No nucleus, no mitochondria. Mitochondria. Lepas tu apa lagi? 4 polypeptide chain pun boleh. 4 polypeptide chain. So saya pilih yang pendek-pendek je. Ni pun dah okey. Okey, dapat. Dah lah. Tu je. Dah yang lain tu macam panjang-panjang. Boleh jawab nak isi sebab dia nak 2 markah je kan. Okay, so siapa nak salin, keep on salin. Siapa yang dah salin tu, tu je lah. If there is nothing else, I'll see you minggu depan lah sebab esok tak ada kelas kan. You all pun